الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat kita bersama. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung sikit lagi hadis yang ke-10 tu tak habis lagi. Ada sikit lagi Itu hadis riwayat daripada Ibnu Umar. Wa 'an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi, yakni bersyahadah bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad adalah pesuruh Allah, sehingga mereka mendirikan salat, sehingga mereka mengeluarkan zakat. Apabila mereka telah melakukan semua itu, maka terpeliharalah darah mereka, harta mereka daripada gangguanku, melainkan dengan hak Islam, dan perkiraan mereka adalah terserah kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dalam kitab Muslim, dalam Sahih Muslim tidak disebut bihaqqil Islam. Dalam Sahih Muslim tidak disebut tu kalimah bihaqqil Islam tu. Kalau ada dalam matan itu dalam Bukhari. Dalam Muslim tak ada. Baik, hadis ini telah kita bincang dah beberapa kali. Cuma saya nak sentuh akhir iaitu berkaitan dengan iqamatus salah tu. Masa pada minggu lepas puasa ada sebut dah berkenaan iqamatus salah. Yang mana dalam hadis ini 3 perkara Nabi sebut yang menjadi perjuangan besar Nabi SAW untuk memastikan setiap manusia itu menerima agama Islam itu. Itu maksud mengucap 2 kalimah syahadah itu. Perkara yang kedua, sehingga mereka menunaikan salat dan mengeluarkan zakat. Mana kalau mereka lakukan perkara itu, maka terselamatlah mereka, terpeliharalah mereka. Cuma di sini kemungkinan boleh disebut satu perkara lagi, boleh kita bincanglah secara ringkas. Selain daripada mengucap 2 kalimah syahadah yang disebut dalam hadis ini, Nabi SAW juga sebut 2 perkara lain yang merupakan menjadi satu perkara besar juga dalam konteks perjuangan Nabi SAW, iaitu nak memastikan mana orang Islam dah tu, orang yang telah masuk Islam tu, dia mendirikan salat. Jadi hak mendirikan solat, mengeluarkan zakat ini berkait dengan orang yang telah mengucap 2 kalimah syahadah. Bila dia masuk Islam, maka tugas Nabi tidak terhenti setakat itu saja. Dalam bahasa yang ringkas, bila seorang itu sudah masuk dalam Islam dengan melalui syahadatain, maka tugas Nabi seterusnya adalah memastikan bahawa setiap orang yang mengucap 2 kalimah syahadah itu, dia mesti memenuhi tuntutan 2 kalimah syahadah itu. Antara tuntutan besar 2 kalimah syahadah adalah salat 5 waktu. Salat sini maksud salat fardu, salat 5 waktu, dan mengeluarkan zakat. Walaupun di sini mungkin timbul apa sebut 2 tu je ke? Hanya 2 itu saja ke tanggungjawab bila seorang itu masuk Islam? 2 tu yang penting. Hal lain mana tak perlu dijaga? Tidak. Ini maknanya 2 macam amalan yang teraslah.
amalan yang keras, yang sangat besar, yang mana disebut perlu diperangi, bukan bermakna dibunuh, tetapi diperangi. Siapa peringkat berperang boleh atas ini maknanya menegakkan iqamatus salah. Jadi maknanya iqamatus salah ini maknanya perkara yang sangat penting, perkara yang sangat penting. Begitu juga zakat penting juga. Dia berkait dengan masyarakat itu, berkait dengan masyarakat, berkait dengan kewajipan harta dan sebagainya. Yang mana benda tu sebenarnya akhir-akhir ada khusus perbincangan berkaitan dengan ini secara khusus. Dia akan ada akhir-akhir. Jadi antara makna bila sebut iqamatus salah, dia memberi erti beberapa perkara yang kita perlu faham lah. Seperti mana yang disebut dalam nota tu, dia ada sebut secara ringkas. Cuma saya nak simpul begini ya. Maksud iqamatus salah itu, dia bukan sekadar melaksanakan ibadat salat itu secara fi'liyah, hak zahir itu tidak, cara perbuatan zahir, tidak sekadar itu. Maksud iqamah, sebab tu dia tidak, padahal iqamah ni kalau dalam bahasa yang kita terjemah sesuai, makna menegakkan, mendirikan. Itu makna aqama yuqimu iqamatan, memantapkan. Tu makna dia. Jadi dikaitkan dengan semaya, kalimah itu sebagai menunjukkan bahawa mana semaya ini adalah suatu ibadat yang menjadi teras kepada ibadat-ibadat lain. Sehingga dalam riwayat-riwayat lain disebut Nabi kata imad, digambarkan semaya sebab imaduti, mana tiang seri agama. Sebelum ni pun ada kita sebut dah benda ni makna seolah-olah agama tu dia ada 5 rukuk tengah tu. Syahadah tu ialah maknanya semaya. Semaya itu sebagai imaduddin, mana tiang agama. Mana seolah-olah kalau seseorang itu tidak melaksanakan salat, maka seperti dia meruntuhkan semaya. Kata Nabi, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jiharatus sah. Man tarakas salat faqad hadamad din. Ada juga disebut gitu. Siapa tinggal semaya, dia telah seperti meruntuhkan agama. Jadi penting sangat semaya. Selain daripada itu, makna iqamah juga dia ada makna istiqamah dalam melaksanakan perbuatan salat. Istiqamah pun daripada kalimah yang sama, makhaz fa'il yang sama diambil daripada perkataan asal. Istiqamah itu daripada kalimah yang sama. Dia ada makna istiqamah. Termasuk iqamatus salah juga berusaha supaya ibadat solat ni dilakukan dengan penuh semangat. Tidak ada rasa jemu, tidak ada rasa, orang Kelantan kata rasa nebing lah, buat tu pergi dalam keadaan kusala, dalam keadaan malah. Selagi ada perasaan-perasaan begitu, maka perlu dilatih. Kadang-kadang latih supaya mantap solat ini bukan pada solat saja, pada ambil air semaya lagi. Jaga lidah, jaga hubungan dengan keluarga, jaga hubungan jiran. Semua tu dia membantu memantapkan solat itu. Baik. Jadi tu kita setelah sebut dah sebelum ni sebut dah beberapa perkara perkataan itu. Baik, tak apalah, seterusnya yang berkaitan dengan, sebab hadis ni kadang-kadang kalau nampak macam kerah agama ni tau. Kuliah setengah-setengah orang dia tengok tak berani nak baca hadis ni. Kalau di kawasan-kawasan orang kafir tak, bisa orang tidak Islam, hai baca berat ni nak terjemah hadis ni. Misalnya di sekeliling masjid ni tau, ada orang tidak Islam, dia pun memang walaupun duduk tepi masjid pun tidak jadi faham agama, dia berengar rumah dia gitu. Kebetulan hari tu dengar molek terjemah hadis ni. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan memerangi manusia. Sebabnya ada setengah orang terjemah, aku diperintahkan untuk berperang dengan manusia. Dia terjemah lagi berat dia bahasa. Maknanya perang ni, maknanya agama ni mana nampak ganah agama Islam ni, sehingga Nabi kata aku seolah nampak paksa orang masuk Islam. Gitu kan maksudnya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, sehingga dia mengucap. Maknanya adakah berlaku paksaan untuk dia masuk Islam itu, boleh jadi timbul persoalan. Kalau terjemah secara gitu saja, tanpa huraian, boleh jadi orang tak faham gitu. Maknanya Islam ni ganah kalau lagu tu. Teroris Islam ni kalau lagu tu. Tak masuk Islam, dia akan serang. Maknanya itu paksa tu.
Tidak. Tidak begitu maksudnya. Saya telah sebut dah dalam mukadimah hadis ni baru ni, perkataan itu uqatil itu bukan bermakna bunuh. Bukan bermakna bunuh, bukan bermakna bunuh tu tidak. Dia tidak makna gitu. Tetapi dia memberi erti, maknanya sampai ke tahap memerangi orang itu. Bukanlah kita kata bila dia tidak mahu terima agama ni kita pakai sekat. Tidak. Kita usaha biar sampai dakwah kepada dia. Sebab umumnya kalau kita tengok dalam peperangan Nabi SAW, hak perang dengan Nabi ni bukan orang hak sampai dakwah tu, tidak. Orang hak benci dakwah digerakkan dalam masyarakat. Hak tu yang memerangi. Kalau kita tengok dalam sejarah, pada perang dengan Nabi, ramai orang nak dengar. Zaman Nabi SAW nak dengar apa dia yang Muhammad bawa ini. Tapi yang marahnya adalah pemimpin-pemimpin yang ada tentera, yang ada pengabdi, dia marah. Kalau nak kata rakyat ni, kalau kita boleh sebutlah, kalau berdasarkan kepada sejarah sirah Nabi, kalau semata-mata Nabi berurusan dengan rakyat jelata menyampaikan Islam, tak sampai peringkat berlaku peperangan. Tapi peperangan ini berlaku sebab apa? Sebab yang main peranan adalah pemimpin-pemimpin yang tidak Islam pada waktu itu. Itu sebenarnya. Kerana apa? Kerana ada kepentingan peribadi, kepentingan bangsa, kepentingan kelompok, kepentingan politik, macam-macam lah kepentingan manusia ni. Itu sebenarnya. Jadi kalimah yang digunakan maknanya boleh sampai tahap tu. Mana Allah mengizinkan dakwah ini sampai ke peringkat boleh sampai ke peringkat perang. Walaupun dalam banyak hadis Nabi suruh elak, bahkan Nabi larang mengharapkan bertemu dengan musuh tu. Nabi kata tak boleh. Tidak sayugi orang Islam berharap supaya mengharapkan dia bertemu dengan musuh kerana nak perang. Kita kena elak. Tetapi bila tidak dapat elak, tak boleh nak elak, terpaksa. Seperti mana kita tengok dalam peperangan kehidupan manusia lain, ya tak? Siapa dia nak perang tu? Walaupun ada juga setengah tu dia takluk negara dengan cara peperangan, tapi hakikat manusia tak sifat. Tentera hak perang pun dia tahu dah bila perang ni mati, tapi sebab dia dilatih. Kalau hati kecil dia tak sifat. Sebab perang ni boleh bukan sekadar dia mati, dia meninggalkan janda, isteri dia jadi, anak dia jadi yatim, meninggalkan harta. Semua orang tak sifat lagi. Cuma orang Islam ni dia lain. Dengan ada jihad tu pun dengan syarat nak boleh syahadah ni, nak boleh mati syahid ni beratkanlah syarat dia, bukan senang. Tak cukup syarat mati saja. Jadi benda-benda gitu kita kena faham. Kadang-kadang bercakap dalam bahasa umum, dia panggil bahasa umum. Bahasa umum sebab kata as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihuma. Bila pencuri lelaki, pencuri perempuan, maka potonglah tangan. Semudah itu ke? Tak, itu bahasa umum. Mana kemuncak dia boleh sampai ke situ hukum mencuri ni. Tapi nak boleh sampai situ tu banyak perkara yang perlu dilihat, yang perlu dipertimbangkan, banyak perkara. Bersilap dululah dalam mahkamah tu. Di kalangan pendakwa, di kalangan peguam bela ni, banyak perkara dia gerak. Kadang-kadang perlu khidmat doktor, perlu nak nilai orang mencuri tu dari segi sudut ekonomi, dari segi minda dia, status ekonomi keluarga, semua dinilai. Keadaan ekonomi setempat macam mana, dia ni adakah orang yang tidak boleh bekerja tu, banyak perkara lah dinilai. Sehingga tak ada dah sebab untuk kita kata menyebabkan orang itu mencuri, tak ada sebab. Tiba-tiba mencuri juga. Hak tu barulah sampai ke peringkat potong tangan. Baik. Yang berkaitan dengan bunuh ni lah. Berkaitan dengan bunuh ni, ada beberapa perkara lagi sebelum kita pergi kepada pengajaran hadis ini. Baik, kita kata walaupun kita tengok, kita boleh bahaslah dari segi kalimah. Sebab dalam hadis ni guna uqat. Umirtu an uqatilan nas. Uqatil daripada qatala yuqatilu. Qatala yuqatilu uqatilu. Jadi qatala ni dia apa ni masdar dia muqatalah. Kalau qatala yaqtulu qatlan wa qitalan, dua masdar dia. Jadi kalau qatalah itu makna bunuh. Itu makna bunuh boleh berlaku daripada sebelah pihak. Misalnya seseorang A bunuh B, itu boleh guna qatalah. Tu.
Tetapi kalimah yang digunakan dalam hadis ini dia panggil bina musyarakah, yang melibatkan peperangan. Mana dua pihak paling kurang saling nak membunuh. Orang panggil peperangan lah lagu tu. Mana perbuatan qasad, kehendak membunuh itu lahir daripada kedua-dua belah pihak. Jadi makna hadis ni kita boleh faham bahawa maksud Nabi bukan Nabi yang memulakan peperangan. Kita faham daripada kalimah uqatil itu. Ini salah satu hadis yang kita nak faham, kena lihat dari sudut ilmu saraf. Dia ada setengah ayat tu kena tengok ilmu balaghah, kena tengok kita kata kaedah maqasid syar'iyyah. Hak ni kena tengok juga dari segi sarah dia. Makna bila sebut an uqatila itu melibatkan orang pun nak serang kita. Sebab tu tajuk dia ni kafir harbi. Kenapa tu? Tajuk dia pun kafir harbi ni, orang nak serang orang Islam. Kalau dia orang kafir, dia tidak harbi, tak boleh sampai peringkat kita nak perang dia, walaupun dia tak sengucap pun. Ni masalah dah tak sesi Islam. Nak perang pula dengan Nabi, seperti mana berlaku dalam siri-siri peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita faham mana tu? Faham daripada kalimah uqatil, bukan qatl. Maknanya hak ni makna Nabi ni sebagai sambut saja dia mau nak perang sangat. Kita bukan nak perang, kita nak sebat Islam. Tetapi dia nak memerangi Nabi. Dibenar ke tidak dalam agama Nabi sambut tu, Nabi lawan sehingga jadi peperangan? Dibenarkan. Maknanya hukum tu ada, dibenarkan. Tidak kata bila siapa nak perang kita pun lari pergi cari tanah lain, pergi cari medan lain. Tidak begitu. Faham daripada mana? Daripada kalimah uqatil. Bukan bermakna membunuh, tidak. Kalau membunuh ni nampak sangat dari sebelah pihak. Ni tak berperang dari kedua belah pihak timbul tu. Kalau musuh, kalau orang kafir tu dia tak terima Islam, tapi dia tidak memerangi kita, tidak balas penolakan dengan melalui ancaman terhadap orang Islam, Nabi tak akan serang mereka. Ni kita boleh faham daripada kalimah uqatil. Ini salah satu contoh hadis yang kita faham menggunakan satu kaedah. Kaedah tu ilmu sarah lah. Ilmu sarah, ilmu morfologi Arab. Tu daripada hadis. Jadi maknanya cuba elak daripada kita memulakan peperangan itu. Dia ada makna kita. Secara ringkasnya begitulah. Lepas tu dalam nota tu, kalau ada nota tu boleh baca sendiri lah tu. Tu panggil dia semua. Baik, antara pengajaran sebelum kita pindah pada hadis yang ke-11, antara pengajaran yang dapat kita petik daripada hadis ni, yang pertama, mengucap dua kalimah syahadat ni sebagai pintu lah untuk seorang itu masuk Islam. Dia mesti mengucap dua kalimah syahadat. Dan hak ni ulama syaratkan dia bunyi di bibir. Bila kata mengucap ni bukan niat ni tidak niat, dia kena sebut. Katakanlah dia nak masuk Islam, dia niat saja, tak sebut kalimah apa, tak boleh, dia kena sebut mula-mula. Mengucap dengan lidah. Dia kena sebut. Syarat dia gitu. Katakanlah dia nak masuk Islam, tapi dia masuk Islam dah dia bukan suruh sebut tu, mana sebut di khalayak ramai seperti zaman Mekah tu, atau sebut tu kak niat timbuk tak kena buat Quraisy tu. Ni maknanya dia katakanlah dia masuk Islam dengan Nabi, dia kata dia nak masuk Islam. Nabi kata tak apa, gitu dah. Kena mengucap. Nabi kau dengan sahabat dia, mana kalau dia mengucap depan Nabi ajar dia mengucap, mana dia masuk Islam dengan Nabi lah secara zahir. Sebab kalau kita tengok dalam YouTube misalnya Dr. Yusuf Qadawi dia mengislamkan mana orang tidak Islam dalam satu majlis besar, setiap orang itu kena mengucap seorang-seorang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kena sebut begitu. Tak boleh main niat tak boleh. Kena lafaz. Sebab tu dia kata mengucap. Mengucap ni makna sebut dengan zahir, anggota zahir, sehingga orang boleh dengar. Kalau main dalam gitu orang tak tahu. Yang kedua, orang-orang yang meninggalkan sembahyang dan zakat harus diperangi. Yang meninggalkan sembahyang dan zakat harus diperangi, seperti yang berlaku sebaik saja Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memegang tampuk pemerintah khalifah pada waktu dia jadi khalifah.
Maka perkara mula-mula Sayyidina Abu Bakar buat apa dia? Selesaikan masalah orang murtad, sehingga perang dengan Sayyidina Abu Bakar dalam sejarah. Ni pokok ar-riddah, pokok riddah. Yang ketiga, Islam melindungi nyawa, harta benda dan kehormatan penganut-penganutnya. Mana bila seseorang itu mengucap 2 kalimah syahadat, maka dia ada nilai dalam agama. Kita wajib jaga maruah dia, wajib jaga nyawa dia, wajib jaga harta dia. Ada kehormatan dalam agama. Tak boleh sewena-wena kita nak ambil, tak boleh. Dia ada hak. Nak ambil mesti mendapat izin dia. Ini mana peluang yang Allah SWT beri kepada orang. Bila dia masuk Islam, maka Islam memberikan penghormatan. Tak kira dia lelaki ke, tak kira dia perempuan ke, dia ada hak. Perempuan ada hak memiliki harta, tak boleh nak ambil tu kali. Kecuali mana dengan kaedah lah. Kecuali dengan kaedah, dengan cara yang diizinkan oleh syarak, itu bab lain. Yang keempat, berdasar kepada hadis ini juga disimpulkan bahawa segala hukum hakam berlaku berdasarkan zahir. Bila sebut bab fiqh ni dia berkait dengan zahir. Masalah hati dia tu wa hisabuhum. Mari kita serah. Perkiraan kita serah kepada Allah SWT. Kita serah kepada Allah SWT. Cuma zahirnya Islam lah bila dia mengucap, bila dia semaya. Kalau dia tak semaya, talib dia kena semaya. Lepas tu kalau dia semaya, kerana terpaksa, dia pun tak nak semaya, tapi dah semaya, orang suruh macam ni dah. Lepas tu siapa kena perangi, kalau tak semaya, dia pun semaya. Lepas tu tak ikhlas lah dia. Itu serah Tuhan. Kita kira zahir. Kita kira zahir. Masalah dia semaya tu kira orang suruh, kalau dia tak senah semaya, tu kat nebeng habis kering kita atas semaya dah. Misalnya, itu serah Tuhan. Kita tak kira tu. Maknanya hak zahir tu dia kena buat. Tugas kita ni, khususnya pemimpin lah, dia menentukan benda-benda amalan zahir ni rakyat dia kena buat lah, benda hak wajib tu. Sebab tu dalam hukum kita tengok, dalam fiqh mana-mana orang tidak semayang, siapa boleh fasah ke perkahwinan, tak boleh jadi wali ke, jadi tak semayang. Siapa begitu sekali. Isteri boleh minta fasah, boleh report. Maknanya tidak kata fasah lalu, maknanya isteri tu cari. Ni ada kisah berlaku lah ni, kisah berlaku. Anak berapa dah? Dua minggu lepas. Dia kata nak lagu mana ni ustaz ni? Berat ni. Adik ipar dia lah ceritanya. Kakak dia tak ada nawak dah. Tak semaya. Maya ciniak ke berapa. Ada ni. Tak jauh, dekat masjid duduk ni sana. Tu tak boleh kalau. Lepas tu lagu mana kena nasihat? Habis keluarga dia nasihat. Adik dia sendiri nasihat pun dia tak wakar. Nawak lagu mana? Orang Islam ni jemaah tak tinggal. Jemaah dia pergi semaya 5 waktu ni, selain berjemaah dia tak buat. Ngatib zikir kuat dia ni, tapi semaya je. Lagu mana? Kata ginilah, kata kena cari pihak yang tiga lah. Sebab dia berat jugalah. Kalau berlaku kapur kita tu, email kena ambil kira kat lah tu. Asyik berlaku tempat lain, tapi sakit kepala kita dah. Jadi hukum mana pun kena rujuk pada saya sebutlah, kena cari ketua masyarakat lah dulu, Tok Ngulu, Tok Email baca lah lagu mana ni. Kalau tak boleh selesai, naik ke peringkat tinggi sikit. Dia tak boleh lak gitu. Tak boleh semaya ni, tak boleh lak gitu. Kalau pihak keluarga tak boleh selesai, dia ada pula peringkat-peringkat lain. Sebab Tok Ngulu ni bukan kerja bagi baju saja. Dia ada juga tugas-tugas lain. Tok Email baca, kalau tak boleh siapa peringkat wakil rakyat ke, masuk ke Jabatan Agama Islam, majlis ke, dia boleh angkat. Dia kata nak report, kata report pali. Report pali apa ni pali? Pali nak tak mana ada kih dia. Nak klasifikasi kih apa? Pergi buat report, suami saya tak semaya, pali hukum ni. Dosa pali kata tak semaya, memang saya tahu dah. Cuma nak report suami tidak care. Pali nak buat lagu mana? Tak boleh, dia kena pergi ke, kalau jabatan aku saya pun tak tahulah. Tapi hukum mana dalam fiqh dia ada peruntukan khusus pada orang yang tidak menunaikan solat. Tidak menunaikan solat beza dengan menafikan hukum solat itu. Dia tidak sama. Ni hak tidak semaya. Tidak semaya. Tak tahulah lagu mana sebab hari Jumaat dia pergi. Jadi benda-benda lagu ni, lagu mana? Kalau berlaku, jangan biarkan. Jangan lok
gitu ya tak boleh. Kena susah masalah ni berat ni. Kalau ada tak semaya dia tanya, jadi kita kena tanya dia tak semaya seumur, kau jari-jari kau subuh ya tak semaya. No. Ataupun subuh jari-jari. Subuh hari Minggu tak semaya. Hari tidak hari Minggu semaya, ada juga penyakit tu. Sebab hari Minggu dia tidur rapat jam. No, siapa pukul 9 pukul 10 bangun. Tak lah. Jadi pagi tu hari bekerja tu dia semaya lah. Sebab apa? Kerana lagi hijau. Ada juga masalah. Sampai isteri dia menangis-nangis dah cerita. Kata gini kan, cuba bincang lah. Bincang dengan tua, bincang dengan ayah sendiri. Lagu mana nak? Kena sesan. Kalau tak boleh juga, terpaksa kena pisah. Kalau tak boleh juga, kan dia tak maya lagi tu. Nah, siapa begitu? Sebab berat ni tak maya ni. Bukan main-main. Baik. Jadi seolah-olah ni mana orang tak semaya boleh siapa perekat bunuh kau. Situlah menjadi khilaf ulama pula ni. Itu menjadi khilaf ulama. Umumnya, secara umumnya, kalau sekiranya dia menafikan, dia sebab nak hukum bunuh ni dia ada beberapa perkara, beberapa kaedah. Ya, kok jelasnya jadi halal darah tu kalau dia kafir. Sama ada kafir tu dengan cara murtad ke ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh menjatuhkan syahadah, setelah dikaunseling, diminta bertaubat, tausiah bertaubat misalnya, melalui beberapa proses, dia tidak mahu rujuk kembali pada agama. Bila kerajaan Islam berdaulat, dia boleh siapa mereka hukum bunuh. Tetapi waktu prosesnya lama. Sungguh kita kata maka masa tahun lah, katakanlah panggil dia tak sah juga bertaubat. Katakanlah dia kata semaya itu tak wajib. Saya tak sah ke Islam, saya nak agama lain misalnya. Kita panggil murtad lah. Dia ada hukum tu, tak boleh biar gitu. Dia tak boleh lepas, dia nego sekali tak boleh. Mesti dipenjarakan dia. Duduk dalam penjara tu dia apa? Counselling. Kenapa berlaku tu? Mana kena cari orang-orang yang dalam bidang ni, kena tengok siasat. Sebab apa berlaku gitu. Proses tu kadang-kadang makan masa tahu, bukan bunuh selalu. Nak boleh bunuh tu payah. Peringkat counselling, peringkat nak panggil anak bini dia untuk gaya habis semua kaedah digunakan. Siapa tak ada dah cara habis dah, barulah boleh dijalankan hukum itu. Maknanya payah, bukan senang. Jangan kita fikir mana hari jemaah ni murtad, jemaah lepas tak ada no. Kena hukum kata kena hukum pancung. Tidak gitu, payah. Betul. Dalam kitab setengah tu 2 tahun tak apa tengok lah. Tengok lagu mana dia punya. Sebab bila di counselling aku tengok dia punya pencapaian dia. Dia saya nampaknya ada perubahan. Kalau ada perubahan tak apa. Bui tempoh lagi. Ni kalau counselling pun kaunselor kata tak lagi dah. Kaunselor kata tak lagi dah. Kita tak boleh nak pergi markah dah dia ni. Dah nampak tak ada nak berubah ni. Disemok pula, dipanggil pula doktor, cek pula dia punya akal dia molek. Dalam keadaan sedar molek. Dalam keadaan waras. Maknanya apa saya nak sebutnya, mana step tu, peringkat tu banyak. Jangan kita kira mudah kuat tangan lalu. Tidak gitu. Kalau kita tengok dalam YouTube tu dah, orang kampung yang gerak tangan tu kiscui gerak tangan sebab berlaku di Afrika, di Somalia. Tu bukan atas nama kerajaan, tak boleh, salah, dosa tu. Tidak sah tu hukum itu. Sebab ni dia kena kerajaan. Kalau tak ada kerajaan tak boleh nak jalan. Tok Ngulu tak boleh. Wakil rakyat tak boleh. Dia kena pemimpin yang berdaulat, yang ada kuasa. Gitulah secara ringkasnya, begitulah apa yang saya boleh sebut. Misalnya dalam nota ni sebab di sini ada berlaku pertikaian. Ada berlaku pertikaian. Jadi menjadi khilaf ulama bahawa orang yang tinggal semaya ni, ada ulama kata dia jadi kafir. Ada setengah kata tak, dia jadi ahli maksiat, ahli fasik. Kalau dia tidak menafikan maknanya hukum semaya itu. Sini dibahas. Mana orang yang meninggalkan solat tidak menjadi kafir dan murtad. Ia juga tidak dikenakan hukum had bunuh seperti disimpulkan oleh setengah-setengah ulama. Sebab ada ulama kata dia ni bila dia tak semaya, dia ceroboh dasar agama. Dia nafi ke tidak, itu bab lain. Tak semaya saja. Dah. Bila sudah beberapa kali, bukan bunuh selalu. Sebenarnya ini bukan bunuh selalu. Tapi bunuh tu atas siapa? Atas kerana tak semaya tu ke? Ini bagi yang kata kena bunuh orang tak semaya. Apakah bunuh dia tu kerana dia tak semaya? Ataupun kerana kafir, kih tak semaya? Kerana murtad, kih tak semaya? Tu jadi khilaf pula ulama.
Ada setengah kata tak dibunuh dia tu kerana dia jadi murtad lah bila tak semaya. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Mana kufur situ, mana kufur i'tiqadi. Tidak kata kufur tu kufur nikmat, ada. Ada juga yang kata begitu. Tapi ada yang ulama sanggah lah. Dia kata tak, tidak begitu. Dia kata antara hadis yang membuktikan orang yang meninggalkan sembahyang itu tidak kafir dan murtad ialah hadis berikut ini. Kalau zakat tu lain sikit. Bab zakat tu tak sih keluar zakat. Dengan sebab tu walaupun kalau tak nafi pun tak boleh. Tu dia kena perangi tu. Sebab tu dia melibatkan harta orang, melibatkan masyarakat, melibatkan ekonomi, hak orang. Kalau semaya ni dia kata peribadi dia ya. Pribadi dia ya. Misalnya hadis Ubadah As-Samit meriwayatkan. Dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khamsu salawat katabahunna Allah 'alal ibad faman jaa'a bihin lam yudayyi' minhunna shay'an istighfafan bihaqqihin kan lahu 'inda Allah ahdun an yudkhilahu al-jannata wa man lam ya'ti bihin falaysa lahu 'inda Allah ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahu al-jannah. Aku telah mendengar, kata Ubadah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mewajibkan 5 sembahyang ke atas hamba-hambanya. Ni as-salawatul maktubah itulah. Sesiapa yang mengerjakannya, tidak mensia-siakannya dan tidak juga meremehkannya, Allah jamin akan memasukkan dia ke dalam syurga. Sesiapa yang tidak mengerjakannya, tiada jaminan untuknya di sisi Allah. Mana jadi janji tadi tak ada untuk dia sebab dia tak semaya. Keadaannya terpulang kepada Allah. Sama ada Allah nak seksa dia ataupun Allah nak masuk ke dalam syurga. Bila sebut seksa tu makna rebus dari neraka lah. Itu makna seksa. Jadi kalau kita tak semaya, kita serah pada Allah. Maknanya daripada hadis ni, maknanya dia tu masuk Islam. Kalau tidak Islam, macam mana boleh masuk syurga? Sebab syarat masuk syurga dia kena ada tauhid. Dan kalau dia kafir, tak ada tauhid, dia murtad, tak ada tauhid, macam mana dia boleh? Kalau Allah nak, Allah akan masukkan dia dalam syurga. Sedangkan syurga syarat dia ni orang tu dia kena Islam, dia kena ada tauhid tu. Orang kafir terbatal tauhid, masuk neraka dalam keadaan abadan. Yang dalam maknanya Quran disebut kekal dalam neraka. Itu dari segi hukum lah, dari segi hukum gitu. Memek setengah-setengah ajar-ajar yang dikira sebagai menyeleweng lah. Dia kata kalau kafir pun Allah tak berubah apa tak boleh. Ya lah, tu kita kira dah hak tu guna akal semata-mata. Ni guna berdasar pada nas lah, Quran ke hadis ke. Dia kata hak tu syirik je sebab kafir ni tak semesti syirik. Pula tu kilah lah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang syirik. Kalau tidak syirik, ada peluang Allah ampunkan dia. Sebab dia kata orang kafir tidak semesti dia syirik pada Allah. Syirik pada Allah ni misalnya kita kata lah, orang tu jadi kafir, dia tak semaya. Itu orang tidak panggil syirik tu lah, betul tu. Dia tidak kata Tuhan, dia tidak kata menyamakan Tuhan dengan makhluk dalam apa bentuk sekalipun. Tak ada unsur itu. Syirik ni dia gitu. Cuma dia jadi kafir, dia menafikan hukum. Hak ni dia tidak menafikan hukum, dia tak semaya. Dia bukan menafikan hukum. Hak tu tak apalah, tapi masalahnya berdasar pada nas-nas, zahir nas, bahawa orang tak semaya jadi kafir. Setengah tu pakai zahir gitu, pakai zahir gitu. Jadi hak kata jadi kafir tu, dia kena bunuh, kata kena bunuh tu, dia kata kerana dia jadi kafir sebab tu kena bunuh. Jadi ulama marilah pula ada dalil-dalil kata tak ada dalil, bukan sah dalil, beberapa dalil bahawa orang tinggal semaya ni dia tidak jadi kafir. Kalau dia munafik kata semaya zuhur tidak wajib, setelah diperingatkan kepada dia, dinasihat pada dia, kaunseling dia, tetap dengan keputusan dia bahawa semaya fardu tak wajib, tu memang semua ulama kata jadi kafir semua lah tu. Orang sebut kafir tidak musyrik tu. Jadi antara dalil yang membuktikan orang yang meninggalkan solat tidak dikenakan hukum had bunuh ialah hadis berikut. Dia marilah hadisnya. Sebab hukum had ini, nak kena hukum had ini, mana dia kena jelas, hukum hudud dia kena jelas, kesalahan macam mana.
Dia kena jelas. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ahad thalathin an-nafsu bin-nafsi wath-thayyibu az-zani wal-mariqu min ad-din at-tariku lil-jama'ah. Tidak halal darah seseorang muslim yang bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa aku adalah utusan Allah, melainkan dengan ia melakukan salah satu daripada 3 perkara. Kalau dia melakukan salah satu daripada 3 perkara ni, barulah halal darah dia. Boleh dibunuh lah. Boleh dibunuh. Ini ayatnya bab bunuh ni, bab hukum bunuh. Sebab bila ada setengah-setengah hukum, misalnya buruh misalnya dah, halal darah dia, boleh bunuh dia misalnya, bukan bermakna dia kafir. Bukan bermakna dia kafir. Jadi mana ada setengah-setengah hukum tu menjatuhkan hukum bunuh tu kerana kesalahan dia, bukan kerana dia jadi tukar agama, bukan kerana dia jadi kafir. Tidak. Hak murtad tu suku memang kena hukum bunuh murtad tu. Setengah-setengah kau tu kerana kesalahan dia. Dia masih lagi dalam Islam. Masih lagi dalam Islam seperti semaya. Nah, kalau kita tak kata dia kafir, maknanya kalau kita tidak kata dia kafir, apa sebab dia kena bunuh? Kalau dia kafir, kerana sebab kafir tu. Tapi kalau dia tu tidak kafir, sebab apa dia tu kena bunuh? Ni bagi ulama yang faham, dia kata uqatil bila kata perang tu sampai matilah. Maknanya kalau perang boleh jadi tawanan, itu kerana tak mati. Tapi kalau mati tak apa juga, tak salah. Maknanya bila sebut perang dia melibatkan mati. Maknanya situ tu macam halal dah ke? Cuma kalau tak mati kebetulan. Ramai orang perang tak mati. Tapi maknanya kalau sampai mati lagu mana? Dah perang. Tak salah juga. Tak salah. Bahkan kita memerangi dia, kita mati pula. Itu boleh syahid. Sebab apa? Sebab peperangan ini halal. Nak menentukan hukum halal boleh ke tidak, siapa mereka bunuh dia, boleh. Boleh. Boleh tu kerana apa? Bukan kerana dia jadi kafir, kerana dia meninggalkan sembahyang. Ayatnya beratnya sembahyang. Jadi di sinilah ulama yang kata tak sapa. Kalau dia tinggal sembahyang tak sapa, kena hukum bunuh dia, kecuali dia jadi kafir. Maknanya kena tengoklah dia tak sembahyang tu kerana makna dia, kalau kita kata kerana malah dia kan. Tapi kalau dia nafikan kefarduan sembahyang, dia kata tidak wajib. Hak tu jadi kafir. Kerana tu kena bunuh dia tu, bukan kerana dia tak sembahyang tu. Gitulah dia ayatnya. Mana dalil dia? Dalil tidak boleh, tidak dikenakan hukum bunuh, hukum hudud, had bunuh bagi orang tinggal sembahyang. Ni dia tak sembahyang, bukan menafikan fardu sembahyang. Mana dalil hasan ni lah? Tidak halal darah seorang muslim bersaksi hasan ni. Pertama dia membunuh, melainkan dengan melakukan salah satu bertiga perkara. Pertama dia bunuh orang dengan cara tidak sunnah. Dia berzina padahal dia telah berkahwin, orang panggil zina muhsan. Yang ketiga, keluar agama dengan meninggalkan jemaah. Jemaah si mana? Jemaah Islam, kumpulan Islam. Mana dia murtad daripada agama. Itu baru boleh bunuh. Baru halal darah dia. Tak ada sebut orang tinggal sembahyang dalam hadis. Sebab tu tak boleh dia kata. Gitulah maksud dia ni. Baik, tak apalah. Baik, kesimpulan hadis yang pertama. Saat kesimpulan hadis ni siapa ke berapa ni tak ambil lagi tu. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, mana orang-orang yang telah mengucap 2 kalimah syahadah, bersembahyang dan memberi zakat tetap terikat dengan hukum-hukum Islam yang lain. Ni. Mana orang yang telah mengucap 2 kalimah syahadah, patuh sembahyang, memberikan zakat, tapi dia masih terikat lagi dengan hukum-hukum Islam yang lain. Tak tahu mana tu. Mana kita melihat kepada hadis-hadis lain. Kesimpulan ini dibuat kerana bimbang, takut kita faham bila seorang itu sudah masuk Islam, mana mengucap lah, lepas tu dia sembahyang, dia zakat, lepas tu orang lain tak jaga, seolah-olah Islam 3 tu dia jaga. Dia tak cara lah dengan jiran, tak cara dengan ibu bapa, tak cara sembahyang jemaah, tak cara. Dia sembahyang, dia tak ayat sembahyang jemaah dalam hadis misalnya. Tidak. Sebab itulah ulama kata kalau sebut mengucap 2 kalimah syahadat kepada dah tak sebut sembahyang kepada dia. Setengah-setengah dalam syarah hadis. Bila dia mengucap 2 kalimah syahadat tu, dia panggil tuntut dan mengucap 2 kalimah syahadat tu. Kalau tak semua sembahyang, cuma sebut ni ayatnya hak ni juzuk besar daripada kehendak daripada mengucap tu. Tuntut dan mengucap 2 kalimah syahadat hak besarnya sembahyang.
zakat, banyak lagi orang lain. Duk mana lain? Hadis lain banyak lagi, beratus ribu hadis. Bukan hal ni saja. Yang keenam, berdasarkan hadis ini kita nampak betapa besarnya kedudukan salat dan zakat dalam agama Islam. Sembahyang merupakan ibadat yang bersifat badani, yang dia berkait dengan tubuh badan. Manakala zakat pula merupakan ibadat maliyah yang berkait dengan harta, ekonomi. Yang ketujuh, mengucap dua kalimah syahadat dengan penuh yakin sudah memadai untuk seseorang itu masuk ke dalam agama Islam. Tidak wajib atas dan mempelajari dalil-dalil mutakallimin untuk mengenal Allah, tak wajib. Maknanya mengucap dua kalimah syahadat dengan penuh yakin sudah memadai untuk dia. Untuk dia tu masuk ke dalam agama Islam. Mana tidak disyaratkan dia kena tahu tu dalil-dalil, kena tahu. Maknanya awak masuk Islam, awak kena masuk kelas dulu lah. Dah, bahkan dalam kitab-kitab kata menangguh kau orang nak masuk Islam dosa. Tak boleh. Kalau dia nak masuk Islam, masuk lagi. Ada setengah kata. Sebab ada setengah buku hak baru-baru ni, saya tengok dalam internet ke apa, kalau orang nak masuk Islam, dia kata ada setengah-setengah. Tapi saya rasa pendapat ni tidak kuat. Dia kata kena rakyat dia dulu. Awak kena beringat, kalau awak nak masuk Islam kena beringat. Ada bahasa tu bahaya tu kena beringat. Awak nak masuk Islam, dia masuk tak boleh tubik dah. Awak kena beringat sikit. Sebab kalau awak masuk Islam, awak tak boleh tubik. Kalau tubik kena tekuk. Tak kena, tu bukan pendekatan itu yang Nabi SAW guna. Hak Islam guna ke dah? Aslim taslam. Hak tu Nabi guna. Awak masuk Islam, awak akan selamat dunia akhirat. Jangan duk ayat beringat. Kalau masuk tak boleh tubik dah. Kalau tubik kena tekuk, kena hukum. Tak boleh lagu tu. Nengu dia. Tadi jadi dah lagi hanya. Kena lagu tu nantilah tengok hari ni lagu mana. Nak klik make pula. Tak boleh. Jangan buat lagu tu. Jangan menyusah. Dia nak masuk, biar dia masuk. Dia tak semaya pun biar. Tengok lagu mana. Rapat dengan dia. Kalau ni adalah tutup benda, syukurlah. Agama lain pun ada semaya benda. Islam pun gitu lah. Orang-orang gitu sudah. Sebab tahajud tu biar dulu. Kita budak lagi tahajud ni. Biar dulu. Jangan benda-benda sunat-sunat pun biar dulu. Hak wajib. Gitu. Supaya Nabi kita tengok dalam hadis, Nabi kata orang ni kalau buat fardu masuk Islam dia, ni orang baru masuk Islam, orang kampung. Nabi tak tekan pada dia tahajud, tekan tu kat serabut buruklah dia ni. Cukup dah tu. Ini cara dia. Jangan kita membebankan dia. Begitulah hadirin-hadirat, hadis ni kita boleh nampaklah. Sayangnya bila takut tersilap tahap tadi lah, uqatilan apa maksud dia. Hak tu kena jelas. Hak lain tu sebenarnya kita banyak dah boleh faham dah tu. Nak hurah sebab ada setengah-setengah tu dia takut pada hari-hari gini. Memang. Kalau silap hari bulan dah, kita ceramah, kita mengajar kuliah di Kelantan tak apa, 95% kita tahu Islam tu. Kalau pergi di tempat-tempat yang kira-kiranya majoriti itu tidak Islam lah. Dan bila kita mengajar ni dia derah tu bunyi ni. Dicorong apa ni kita atas peka ni. Derah bunyi kata orang Islam dengar hadis-hadis lagu mana. Buat kita masa tu derah pula tekan suara tu dah. Lepas tu tak ada habis hadis ni kena bincang dengan rupai. Kat kawan tu dengar dia tak tahu mudah dengan rupai kawan ni. Benda-benda gitulah boleh jadi silap faham. Jadi kena faham molek ada. Jadi insya-Allah kita akan sambung hadis yang ke-11 ni minggu depan rasanya. Setakat itulah wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.